Hai dan salam sejahtera kepada semua murid cikgu. Bertemu kembali kita pada bahagian yang ketiga, bab 7 sukatan serakan data terkumpul. Baiklah murid-murid, hari ini kita belajar membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kekerapan dan seterusnya membuat kesimpulan. Maksudnya di sini, hari ini kita akan belajar berkaitan tentang jenis taburan data dan cikgu harap murid-murid masih ingat apa itu graf histogram dan apa itu graf poligon kekerapan. Apabila menguraikan satu data terkumpul adalah penting untuk kita kenal bentuk taburan. Bentuk taburan dapat dikenal pasti melalui histogram atau poligon kekerapan. Okey, kalau kita lihat taburan data yang pertama kita pelajari hari ini adalah bentuk data jenis histogram simetri. Maksud histogram simetri, maksud simetri adalah kalau kita lihat gambar rajah ini, kiri dan kanan bentuk histogram ini adalah sama saiz. Begitu juga dengan yang ini. Okey, histogram simetri terdiri daripada dua, iaitu bentuk loceng dan juga bentuk seragam. Bentuk loceng kalau kita lihat, bentuk ini kalau kita lukis dia adalah berbentuk loceng dan ini adalah seragam sebab ketinggian palang ini adalah sama ketinggian. Seterusnya ialah histogram pencong. Kalau kita lihat di sini, jika satu daripada hujung histogram lebih panjang daripada hujung yang lain, kalau kita tengok gambar rajah yang sebelah kiri dia lebih panjang, sebelah kanan dia rendah. Di sebelah sini, sebelah kiri dia rendah dan sebelah kanan itu adalah panjang. Jadi kita panggil ini adalah histogram pencong. Okey, kalau gambar rajah ini kita panggil pencong ke kanan kerana dia semakin mengecil, semakin rendah ke kanan, dan ini adalah pencong ke kiri, maksudnya dia lebih rendah di sebelah kiri. Selain daripada itu, bentuk taburan data yang lain ialah yang pertama berbentuk U. Kalau kita lihat di sini dia adalah berbentuk U. Yang kedua berbentuk J. Yang ketiga berbentuk J songsang dan yang terakhir ialah bentuk bimod di mana palang ini dia tidak sama ketinggian, ada rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi. Jadi ini adalah bentuk taburan data yang perlu kita ketahui. Baiklah kelas, kita pergi ke contoh 5 muka surat 204. Rajah di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara berbeza. Acara yang pertama ialah 100 meter gaya kuat lentang dan yang kedua ialah 100 meter gaya bebas. Okey, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Okey, kalau kita tengok bentuk graf ini, graf histogram ini dia berbentuk apa kelas? Dia berbentuk loceng. Okey, yang ini pula adalah berbentuk seragam kerana palang atas ini adalah dia hampir sama sahaja nilai dia. Jadi ini adalah bentuk seragam. Acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Berikan sebab anda. Okey, jawapannya adalah acara 100 meter gaya kuat lentang mempunyai serakan yang lebih luas kerana beza masa yang diambil adalah lebih besar. Kalau kita lihat daripada graf sahaja pun kita tengok taburan data dia daripada 69.5 masa yang diambil hingga 104.5 saat. Yang ini cuma sampai daripada 69.5 hingga 89 saat. 89.5 saat. Maka acara 100 meter gaya kuat lentang mempunyai serakan yang lebih luas. Kalau kita nak hitung menggunakan titik tengah, kalau cikgu tambahkan kedua-dua data ini 69.5 tambah 74.5, kemudian cikgu bagi 2 dapatlah 72 dan hujung ni cikgu ambil juga tambahkan kedua-dua ini kemudian bagi 2 dapat 102, kemudian cikgu tolakkan 101/2 tolak 72 dapatlah 30. Maksudnya yang ini dia lebih besar. Kalau kita tengok graf pun graf ini mempunyai masa yang sangat panjang, bukan panjang, maksudnya sangat besar dia punya serakan itu. Okey, C. Antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Mestilah gaya bebas kerana kebanyakan catatan masa perenang adalah baik.
Kalau kita lihat di sini dia masa yang dicatat sampai 145 saat. Yang ini cuma 89.5 saat. Jadi yang lebih bagus ialah yang lebih acara yang lebih baik, perenang yang untuk mencatat masa yang lebih baik adalah perenang 100 meter gaya bebas. Baiklah murid-murid, selain daripada kita mempelajari jenis taburan data, hari ini kita juga akan belajar untuk membina OGIF bagi satu set data terkumpul dan kita juga akan mengetahui macam mana cari kuartil dan macam mana mencari persentil. Okey, untuk membina OGIF sesuatu set data, murid-murid perlu tahu apa itu OGIF. OGIF sangat berguna dalam penentuan kuartil dan persentil. Kuartil itu ialah nilai yang membagi satu set data kepada 4 bahagian yang sama. Nanti cikgu jelaskan melalui contoh. Itu juga cikgu akan jelaskan apa itu persentil daripada contoh. Okey, ini adalah digambar di sebelah kiri ini adalah graf OGIF. Kalau graf histogram dia berbentuk palang. Kalau graf poligon kekerapan dia bentuk garis yang tajam-tajam. Dan ini adalah graf OGIF. Graf OGIF dia memerlukan kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Okey, kita terus pergi ke contoh nombor 7, muka surat 207. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Okey. Untuk membina OGIF, murid-murid perlu tahu membina jadual kekerapan. Untuk membina OGIF, kita perlu ada jadual kekerapan yang mempunyai jadual sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Manakala untuk membina histogram dan poligon kekerapan, perlulah ada titik tengah, kemudian ada sempadan atas, sempadan bawah untuk membina histogram dan poligon. Manakala untuk melukis OGIF, murid-murid perlu tulis kekerapan longgokan dan sempadan atas kerana dua data ini diperlukan semasa melukis OGIF. Okey, sekarang kita cari kekerapan longgokan terlebih dahulu seperti yang cikgu sudah ajar pada bahagian-bahagian yang lepas. Okey, kalau di atas selang kelas ini kekerapan dia bernilai 4, maka kekerapan longgokan yang pertama pun mesti 4. Kalau di sini 5, di sini pun mesti 5. Kalau ini 1, ini pun mesti 1. Kemudian kita zigzagkan sahaja kelas 4 tambah 11, 15, 15 tambah 15, 30, 30 tambah 21, 51, 51 tambah 8, 59, 59 tambah 1, 60. Maksudnya jumlah kekerapan longgokan ialah 60. Okey, sempadan atas senang sahaja. Kita pergi ke had atas di sebelah sini. Ini adalah had bawah. Ini had atas. Kamu copy paste sahaja ke sini. Nanti cuma tambah sifar perpuluhan 5. Okey, sekarang cikgu terus tambah ini, cikgu copy paste ke sebelah sini, had atas, copy paste, kemudian tambah perpuluhan 5 sahaja. Okay, sekarang kita membina OGIF. Okey, untuk membina OGIF, kita memerlukan kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Melalui jadual kekerapan ini, kita isilah maklumat. Untuk melukis OGIF, pastikan sebelah sini kamu mesti biarkan kosong terlebih dahulu. Letakkan sempadan atas ke arah mengufuk seperti ini. Okey, yang ini kita nak simpan apa? Okey, kita tidak tahu kan? Okey, sekarang kita nak tahu beza ini berapa. Tekan kalkulator 199.5 tolak dengan 149.5, jawapan dia nanti akan 50. Okey, kemudian kamu tolak lagi ini dengan 50, dapatlah jawapan 99.5. Okey kelas, sekarang kita meletakkan kekerapan longgokan di sebelah sini. Okey, disebabkan tidak ada skala diberi, kamu carilah apa skala yang sesuai. Kita tulis di sini. Okey, di sini 60 kan. Jadi kita guna saja sifar 10 supaya lebih senang. Jadi cikgu guna sifar 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 kerana kekerapan longgokan terbesar di sini 60. Okey, kemudian kita plotkanlah
149,5 kita plotkan. Plotkan ikut yang ini. 199,5 plot pada nombor 15, 249 plot pada 30 dan sebagainya. Kemudian kita letak tanda pangkal pada tidak ada nilai di sini, kita letak sifar. Kemudian ambil pensil, guna pensil yang tajam kamu lukis seperti ini. Jadilah give. Senang sahaja kelas. Jangan gariskan, kamu mesti guna tangan ataupun pembaris fleksibel untuk kamu lukis garisan ini. Mesti ada lengkok, dia tidak boleh garis. Dia tidak boleh digaris menggunakan pembaris. Okey, sekarang kita pergi ke soalan B dengan menggunakan ogive yang kita lukis tadi. Tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Kita menggunakan rumus yang ada diberi pada buku teks. Bagaimana cara untuk mencari kuartil? Okey, di sini untuk mencari kuartil pertama, rumus adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan longgokan. Kalau kita lihat graf yang kita sudah pelajari tadi, kedua kekerapan, graf longgokan terbesar tadi adalah 60. Betul? Jadi, untuk mencari kuartil pertama, rumus adalah 1/4 darab jumlah kekerapan longgokan. Untuk mencari median, 1/2 daripada jumlah kekerapan longgokan. Kuartil ketiga, 3/4 daripada jumlah kekerapan longgokan. Okey, kita cari kuartil pertama. Q1 ini adalah kuartil pertama. Okey, rumus dah 1/4 darab 60. 60 ini tadi jumlah kekerapan longgokan. Tekan ke kalkulator dapatlah 15. Daripada 15, kamu kena cari 15 pada paksi kekerapan longgokan ini. Cari 15, kemudian buat garis putus-putus sampai menyentuh ogive. Kemudian turun ke bawah baca nilai. Jadi kuartil pertama ialah 199,5. Okey, median. Rumus median adalah 1/2 darab jumlah kekerapan longgokan iaitu 60. Tekan ke kalkulator dapat 30. Kemudian kamu gariskan 30 ini, cari 30, garis di sini guna garis putus-putus sampai menyentuh ogive. Baca ke bawah dapatlah median 249,5. Kuartil ketiga, guna rumus 3/4 darab jumlah kekerapan longgokan 60 tadi. Okey, dapatlah 45. Dari 45, buat garis putus-putus sampai menyentuh ogive, turun ke bawah dan kamu baca, kamu hitung nilai sini, dapatlah 284,5. Okey, sekarang kita pergi ke contoh 8. Ogive di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Okey, sekarang kita lihat ogive ini, kekerapan longgokan terbesar ialah pada 50. Maksudnya 50 itu jumlah kekerapan longgokan. Berdasarkan ogive tersebut, cari persentil ke-10. Apa itu persentil? Persentil ke-10 ini maksudnya 10% daripada 100. Okey, untuk mencari persentil ke-10, kamu buatlah 10/100. Darab dengan 50. Di mana cikgu dapat 50? 50 ini jumlah kekerapan longgokan. Tekan kalkulator dapatlah 5. Kemudian sama macam untuk mencari kuartil tadi. Kamu ambil pembaris, cari nombor 5. Buat garis putus-putus, baca nilai, dapatlah kamu nilai 46,5. Macam mana cikgu baca nilai dapat 46,5? Kamu kena hitung, ini 40,5 sampai 50,5 ada kamu kena tolak. 50,5 tolak dengan 40,5 dapatlah 10. Okey, kemudian 10 itu kamu bahagi petak kecil ini. Petak kecil ada 10. 10 bagi 10 maksudnya 1. Maksudnya 1 petak kecil nilainya 1. Maksudnya di sini ialah 41,2. 41,5, 42,5, 43,5, 44,5, 46,5,
46.5, 41/2/3, 44/5, 46.5. Okey, yang kedua cari persentil ke-46. Okey, 46 maksudnya 46/100 darab 50 dapatlah 23. Kamu cari letak 23, nombor 23, baca nilai, dapatlah jawapan 63.5, 61.5, 62.5, 63.5. Okey, soalan seterusnya, hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temu duga. Apakah skor minimum? Dia nak skor minimum. Ini adalah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temu duga. Jadi kita kena tahulah 92% ini kamu tekan 92% dari 50 dapatlah 46. Kemudian buat garisan sampai menyentuh ogif. Okey, persentil ke-92 ialah 77. Maksudnya hanya calon yang memperoleh skor minimum 77 sahaja untuk dipanggil untuk temu duga. Kalau di bawah markah 77 tidak dipanggil untuk temu duga. Jadi stop hari ini, stop sampai di sini saja PDPR kita. Jadi cikgu harap kamu boleh buat latihan yang cikgu sudah send di dalam grup WhatsApp kita. Sekian saja, jumpa lagi di bahagian seterusnya.